Okay, bismillahirrahmanirrahim. So once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Malam ni Ana diminta untuk sharing katanya. So bila kita share ni, sekadar share je lah apa yang ada dan tadi Dr. Hilmi dah terangkan sedikit berkenaan dengan JKPM ataupun unit unit IPT yang memantau ataupun melihat perkembangan di IPT, insyaAllah. So anda part of unit itulah, dan juga mungkin perkenalan ringkas. Nama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan, Muhammad Saifuddin. Biasa orang panggil Dr. Saifuddin lah kalau student. Walaupun ada hari tu first time dalam pengalaman kat UIA, masa nak pergi, ni sebelum PKP lah, masa nak pergi masjid solat Jumaat, ada student minta sedekah, minta donation. Lepas tu dia panggil, pakcik donation sikit. Dah rasa tua lah pula kan, tiba-tiba first time kena panggil pakcik kat UIA. So sebagai lecturer di UIA, kuliah dan department yang sama dengan Dr. Hilmi, kuliah of engineering, department mechanical engineering. So ada yang kuliah engineering kat sini ke? Yang first year ramai ke tadi? Ke tak ramai? Ke tak ada? Siapa yang baru masuk first year first sem dan kuliah of engineering? Adakah? Kalau tak ada jawab tu maknanya tak ada kan? Oh, ada juga. So siapa yang dalam kategori itu normally akan ambil statics kan, sem pertama. So anda mengajar tu subjek yang anda ajar lah, salah satu daripada berbelah-belah section subjek statics ni. Okay, so dikenali dengan subjek statik juga anda ni. Dilahirkan di UK, di Leeds. So kalau ada yang ikut English Premier League, Liga Perdana Inggeris, mungkin tahu tahun ni Leeds United masuk balik setelah berbelas tahun hilang dari perdana Liga Perdana Inggeris. So tiba-tiba ada tim balik nak sokong tim tempat kelahiran tu tempat lahiran lah, Leeds UK. Kemudian sekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah Islam Hira. So kalau ada yang sekolah Musleh, familiar kot nama-nama sekolah Al-Amin, Hira, Hidayah dan sebagainya kan. Adakah kebetulan memang dulu sekolah Hira? Oh, sekolah Musleh. Ramai sekolah Musleh ke yang baru masuk ni? Ataupun ramai bukan sekolah Musleh? Ataupun tak tahu pun sekolah Musleh tu apa? Boleh dapat gambaran. Ramai Musleh. Tapi tak ada Hira kan Ke ada? Ada yang Hira? Apa dia punya tagline dia? Hira memimpin. Oh, ada juga Okey. So, antum dah batch berapa Ana batch 2 Ana batch 2 sekolah Hira. So masuk Hira sebelum rupa sekolah lah. Kalau tak tahulah dia simpan ke tak lagi gambar masa batch kita orang masih di Hira. Rupa dia lebih kepada rupa nak kata reban taklah sampai reban, nak kata mas tinggal pun tak juga, tapi dia macam tu lah kan. Dah 20 tahun masya-Allah. Itulah. Alhamdulillah sekarang Hira, kalau kita tengok bangunan sekolah Musleh pun dah tersergam. Kemudiannya itulah tu sedikit background So hari ni apa yang nak di-sharekan, mungkin share my story lah kan kalau nak titlekan benda ni ialah my story aku dan Usrah kot. Sebab dia punya tema dia macam ke arah itu yang anda diberitahu dalam sebaran tu ke dakwah dan tarbiyah. So nak linkkan dengan Usrah lah. So aku dan Usrah Wallahu alam. So kalau start from the beginning, so kalau nak interject, nak soal boleh tanya, tak ada masalah insya-Allah. Perkaitan diri anda ni dengan Usrah bermula daripada tahun 70-an, di mana Ana lahir di UK macam Ana cakap tadi. Dan kenapa Ana lahir kat UK tu kerana parent Ana yang belajar buat degree di situ
bertemu dengan tarbiyah, bertemu dengan usrah kat situ dan berkahwin kat situ lah kan. Baitul Muslim kat situ. So lahirlah anak kat situ. So kiranya produk usrah lah kot in that sense. Kerana perkahwinan tu hasil usrah. So itu kat situ. Kemudiannya di sekolah rendah, of course sekolah rendah ada usrah kan. Sekolah rendah, sekolah menengah macam Ana cakap tadi, di Hirok 11 tahun ada di Hirok. Dari darjah 1 sampai form 5. Walaupun sebenarnya niat di hati form 3 tu ada juga tengok-tengok tempat lain. Tetapi kebetulan masa tu anak kat Jepun. Ikut ayah ke Jepun untuk beberapa bulan. So masa intake ke apa tah, register semua dah habis. Bila balik tu dah habis, so terpaksalah sama kat Iraq kan. Tak sempat nak apply kat mana-mana. Semua dah tutup kisah semua pun dah tak bagi masuk dah. Walaupun ada opportunity sebelum tu. So tak apalah, sama kat Iraq. So 11 tahun ada di Iraq. So usrah ni benda yang biasa. Anda tak pasti batch antum macam mana kalau yang muslih, kata ramai yang muslih ni kan. Anda boleh kata orang yang telah lama usrah di sekolah agama, dia bila habis tu dia akan jadi terpecah kepada 2 kategori lah kan. Satu yang masih bersemangat nak sama usrah di IPT. Satu yang bersyukur, sujud syukur, alhamdulillah terlepas aku daripada kongkongan usrah ni kan. So anak kategori yang kedua tu lah, anak rasa merdeka kan? Alhamdulillah tak ada lagi usrah. Kemudian anak masuk ke Intek kalau anda tahu Intek, tapi masa tu nama dia belum Intek, nama dia Pusat Persediaan Pelajar, PPP. Malangnya salah seorang daripada classmate Ana masuk tempat tu juga. So walaupun Ana dah rasa merdeka daripada usrah, tiba-tiba dia masuk tempat tu juga, dia tarik Ana, paksa Ana ikut usrah balik. So itu apa yang berlaku lah kan. Walaupun ikhwah tersebut Ana tak pernah member sangat dengan dia sepanjang di Hirok. Dan ini Ana tak tahulah, antum kalau kat sekolah dulu ada ke benda dengan macam ada klik-klik dan kelas tu ada klik-klik yang berbeza so dia ni kebetulan klik yang duduk depan, yang rajin tanya cikgu, rajin belajar kan. Ana pula klik belakang yang kutuk orang depan. So kita orang tak ngam sangat lah tapi kebetulan lepas sekolah masuk tempat yang sama, dan dia pula drag Ana untuk ikut serah. So disebabkan Ana ni budak baik. Macam mana budak baik duduk belakang kutuk orang depan? Ni budak baik ni bukan maksudnya budak soleh. Budak baik tu maksudnya budak juruh lah. Macam mana? Faham kot budak baik? Kategori budak baik. Spesies budak baik ni. Dia yang jenis orang yang tak suka melawan lah. Walaupun dalam hati menyampah, tapi muka depan insyaAllah bang, insyaAllah. Macam tu. Tu jenis budak baik lah. So jadi bila orang tarik tu, okeylah ikut. Kemudian nak jadi cerita tahun 98, Kegawatan Ekonomi. Ayah antum dah lahir ke masa tu? Belum Kegawatan Ekonomi yang besar yang melanda negara masa tu. Menyebabkan awal-awal tu kita dah dapat GPA scholarship. GPA upkan sebab mula-mula masa tak cukup duit, GPA upkan requirement untuk boleh fly daripada dapat BBC, sebab kita orang ambil A-level 3 subjek je, matematik, fizik, chemistry ke, tak ingat dah apa subjek kita ambil. Tapi jarang orang belajar lah masa tu, sebab nak dapat BBC tu taklah susah kan. Dia naikkan jadi AAB ke something like that. Kemudian dia naik sampai akhirnya dia kata sorry lah, memang tak ada duit, so korang belajar lokal je lah. So berkecailah harapan untuk melihat tanah tumpah darah di UK tu. Kemudian dia masukkan kami ke IPTS maksudnya. Masa tu IPTS baru buka. 3 IPTS yang pertama, Unit 10, UTP dan MMU. Okay. So Ana dapat UTP sebab Ana mechanical, Ana dapat UTP. Kemudiannya Ana pergi merayu kat JPA, tolonglah, UTP jauh sangat dari rumah kan, sebab Ana duduk Shah Alam. Rasa macam ya Allah, jauhnya Shah Alam ke Terengganu kan, Perak. Minta dapat Unit 10 dekat sikit rumah. Walaupun konon-konon nak pergi UK, tapi UTP pun tak larat nak pergi. So tak apalah, alhamdulillah dapat tukar dengan, maknanya dia kata kalau nak tukar kena ada replacement lah. Maksudnya tak boleh shift macam tu je. Anda kena tukar dengan orang yang dapat Unit 10 tapi nak masuk UTP. So kebetulan ada couple tu yang dia terpisah kerana dapat UTP IPT yang berbeza.
So anda pun dapat bertukar dengan dia lah. So dia disatukan, harapnya tidak bermaksiat lah kat UTP tu kan. So anda dapat unit 10. So itu episod yang kedua anda berjaya lari daripada usrah lah. Tak apa kan anda cerita anda lari dari usrah ni kat Anton ni. Okay. Kemudiannya unfortunately mamat yang sama masuk unit 10 juga. So kali kedua anda di drag masuk ke usrah balik kan. Okay, anda mula cerita begitu. Azan just nak tanya, tapi tak tahulah anda nak mengaku ke tak. Siapa kat sini masuk-masuk awal-awal ni perasaan dia, okay, Alhamdulillah masuk UIA ni, aku nak sambung usrah balik, semangat ni nak sambung usrah ni, tak sabar nak sambung balik usrah. Ada yang rasa macam tu tak? Ke ada yang rasa macam mana ni kan? Kalau ikut hati nak lari kan, tapi siapa pula bagi nama aku dekat sini kan? Ataupun ada yang nak mengaku apa-apa? Semua senyap tu tanda satu tanda yang menarik tu. Okey. Sama cerita Now, so macam mana anda sampai ke sini? So dipendekkan cerita. So kat situ from that point on, anda rasa satu khulasah yang menarik ialah regardless of how you start, ada orang kata lah ni, regardless of how you start, what is important is how you finish. So anda perasan orang yang start ikut usrah masa zaman anda dulu, tak semua masih berusaha sekarang. Kan? Walaupun masa awal tu nampaknya quite interesting lah. Ada yang nampak semangat, ada yang nampak tak semangat, ada yang macam mana menyorokkan rasa tak nak dan sebagainya. Tapi quite interesting ni, dalam hidup kita ni macam-macam yang berlaku, ups and down. Dan akhirnya end result dia macam yang anda tengok sekarang lah, di dalam batch anda tu kan. So anda sambung cerita sikit. Anda akan kata anda ni antara orang yang amat beruntung lah sebenarnya, dalam konteks Allah sentiasa takdirkan benda yang interestingly work out in a way that anda pun tak tahu, maknanya memang takdir Allah lah begitu kan. Satunya memang anda tak dapat fly tu dan kebetulan sampai ke unit 10. Dan secondly, kemudian bila anda grad anda first kerja anda di UPM Serdang. Kat situ masa tu dekannya ikhwah, so dia minta anda bawa usrah pimpinan student di engineering UPM. Tu cerita usrah juga. Kemudian tak lama anda lari ke UIA sebab cuak duk UPM tu. Sebab dia suruh buat PhD terus. Dia kata, awak kan skor degree, buat PhD terus lah, tak payah lambat-lambat. Anda pun alamak, anda masuk lari UIA. UIA kata tak apalah, buat master dulu baru buat PhD. So anda buat master di UTM Skudai. Tu pun ada cerita usrah dia juga. Anda just cerita pengalaman anda dengan usrah lah. Sampai-sampai di UTM Skudai, so ada ikhwah kontak anda. Dia tahu, oh ni ada ikhwah sampai. So dia kontak anda lah. Dia kata, malam ni semua ikhwah berkumpul di pejabat sekian-sekian. Dia ada pejabat masa tu kat situ. Waktu sekian-sekian semuanya. So dia punya ayat tu macam nak bagi semangat lah. Dia kata, kalau anta ikhlas berjuang untuk agama ni, insyaAllah jom kita jumpa malam ni. So bila anda baca message tu, kalau ikhlas Datuk nak tak datang lah. Esok dia marah-marah, kenapa tak datang? 2 jam kita tunggu kan. Dia kata kalau ikhlas, tapi anda tak ikhlas tak datang lah. So lah dia kata nak bagi semangat je tu kan. So tu satu cerita, tu cerita permulaan anak usrah di UTM Skudai lah kan. Episod anda tak boleh lupa. Dan kemudiannya habis di UTM Skudai, balik ke Lembah Kelang. Anda tinggal di Shah Alam, tetapi anak usrah di tempat kerja ke maksudnya. Anda pun lupa dah cerita ni. Anda usrah di UIA lah basically. Anda join usrah di UIA. Itu daripada mula anda ikut usrah sampai sekarang, episod anda ikut usrah di UIA tu anda rasa paling, kalau nak kata usrah paling lama anda macam ni, tempoh usrah yang paling lama anda rasa masa tu lah. Usrah kita orang start pukul 6 petang dan dia berakhir pukul 12 malam. Siapa nak usrah macam tu boleh bagi tahu. Boleh kita kumpulkan orang yang memang nak begitu. So dia macam ada portion yang kita cover sebelum maghrib, kemudian ada portion antara maghrib dan isyak, dan ada portion yang lepas tu isyak sampai onwards. So setiap minggu begitu So dapat cover macam-macam lah.
Kan Ana rasa kebanyakan kita ni usrah 2 jam, 2 jam setengah, so tak sempat cover banyak macam-macam sangat Anyway, kemudian Ana sampai ke Perancis. Ana sambung PhD di Perancis. Oh by the way, sebelum tu Ana start jaga usrah di Intech Intech. Sebab Ana duduk Shah Alam tu. Kenapa Ana jaga tarbiyah di Intech pun, tu satu cerita juga. Yang mana Ana habis master, Ana balik Shah Alam, adik ikhwah tu tahu, hantar adik kat sini. Free tak malam ni? Datang pejabat ni. So Ana datang lah, betul-betul datang. So rupanya meeting. Apa dia panggil masa tu unit mahasiswa lah kot. Ana lupa nama dia apa. IPT. Unit IPT ke? JKIPT macam tu lah. Macam JKPM ni. Rupanya ikhwah tu buat announcement. Ana sebenarnya nak pindah. Rupanya dia macam Dr. Hilmi kat sini lah, pengerusi JKPM macam tu kan. So dia kata Ana sebenarnya nak pindah kawasan. So Alhamdulillah Syafiuddin ada, so dia ganti Ana. So tak semena-mena Ana dah dapat jawatan terjerat di situ So sepatutnya jangan buat macam tu lah, kesian Ana masa tu kan. So tiba-tiba terjebak Tetapi Alhamdulillah dia jadi titik mula Ana start faham tarbiyah lah sebenarnya, dalam erti kata yang lebih nak kata apa lebih real Ana faham kenapa Ana ikut usrah dan Ana bawa usrah kat situ. Walaupun Ana dah usrah di sekolah, walaupun Ana dah usrah, ditarik usrah masa Ana buat A-level, walaupun Ana ditarik balik usrah masa degree, walaupun Ana usrah di master. Habis tu itu pun kebetulan sebab Ana jadi driver masa tu pada anak-anak usrah Ana pergi satu program di masjid Bulat kat PG tak salah Ana. So Ana sebagai driver je kan, sebab dia adalah iklan program untuk student-student IPT, siapa free datang. So diorang semua student tak ada lesen mandu, so Ana bawa. So Ana lepak ke belakang sambil dengar. Dan bila Ana dengar tu, ni basically ISK masa tu baru Ana tercelik lah, oh rupanya usrah untuk itu kan. Dan itu titik perubahan hidup Ana yang Ana rasa paling besar lah. Kalau Ana nak define the first significant defining moment in my life. Dan sejak tu Ana jadi orang lain dan ada orang perasan benda tu lah kan, tiba-tiba semangat betul dengan usrah ni. So from there on, Ana rasa siapa yang pernah ikut usrah dengan Ana sebelum tu dan selepas tu, dia akan testify cara Ana buat usrah mak lain lah. Kalau Ana dah nak bagi a glimpse of ceritanya, ni menceritakan macam mana malam ni. Ana pernah hadir satu meeting tarbiyah di kawasan tu di Shah Alam. Kemudian ada pakcik tu cakap, oh hantar jaga Intech boleh check tak satu kes ni? Aku kata, boleh insyaAllah. Kes apa? Ada seorang pakcik ni negeri so and so kan, anak dia call mengadu, minta tukar nakib. Aku kata kenapa? Dia kata nakib dia hampir semua lah, semua keluar kan. So Ana kata okey Ana cuba siasat lah kan, boleh bagi tahu tak apa kan. So dia bagi so pakcik tu bagi tahu lah nama adik tu kan, rupanya anak usrah Ana. So Ana terpaksa cover lah masa kan. Ana insyaAllah Ana akan siasat lah cari siapa bawa dia kan. Padahal Ana tahulah anak usrah Ana tu kan. So itu contoh cerita kesengsaraan orang yang Ana bawa usrah sebelum tu lah. Bila Ana pun tak tahu kenapa Ana bawa usrah. So rupanya dia suffering Kemudian bila Ana start dah clear, usrah tu untuk tu rupanya, pengalamannya agak berbeza lah. Ana ingat lagi masa dia nak fly lepas habis Intech tu nak fly. Luahan perasaan tu memang quite interesting lah. Maksudnya amat macam mana cakap macam best macam mana, orang yang amat sedih untuk berpisah. Macam itulah, semua ahli usrah jadi begitu Kemudian Ana sampai ke Perancis. Ana jumpa realiti yang amat berbeza juga dalam konteks usrah ni. Semua okey lagi ni. Ana bercerita pasal cerita anak ni, tak tahulah orang menarik ke tak menarik untuk didengar ni. Di Perancis ni, Ana bagi gambaran sikit Di Perancis ni, realiti student masa tu ialah semua terpisah-pisah. Kalau antum ada member kawan, ada abang kakak di UK contohnya, cerita dia lain tau. Di UK ni satu bandar tu berkumpul ramai orang Melayu, Malaysia kan. Sebab tu kalau antum tengok majlis raya dia punya ramai orang Melayu. Tapi di Perancis ni dia semua terpecah-pecah. So macam kalau kita sembang, kau kat bandar kau ramai orang student Malaysia? Ada 5 orang. Ramai ya. Macam tu.
So dia realiti begitu. Maknanya semua orang terpecah-pecah. So satu universiti tu seorang dua orang, seorang dua orang, seorang dua orang. So jadi amat menarik macam mana nak tajmid, nak ajak usrah dan nak bawa usrah. Dan kat situ anda terbuka dengan realiti baru. Satu, usrah online. Sekarang ni kadang-kadang kat Malaysia ni baru terbiasa dengan usrah online kerana COVID kan. Tapi masa tu France ni antara satu negara yang memang usrah online tu biasa. Tapi macam mana nak ikut usrah online? Sebab anda pernah dengar usrah online ni memang antara usrah yang paling tak best lah. Sebelum anda sampai France tu, anda pernah jumpa ikhwah US. Dia kata, oh kita orang kat US pun usrah online. Kita orang terpaksa usrah online. Tapi usrah online ni memang tak jadi lah dia kata. Dia kata bila, ni zaman Yahoo Messenger. Anda tak tahu antum pernah hidup tak zaman Yahoo Messenger ni. So, bila dia online, kalau antum pernah, antum tahu ada bus kan. Kalau macam orang sebelah sana tak jawab, dia ni dengar tak bus. Kalau bus, orang yang kena bus tu dia bergegar lah dia punya skrin tu. So dia kata kadang-kadang dah bus pun tak jawab. Kok dah tidur kat sana atau tengah masak atau mandi kan. So dia jadi isu macam bila usrah online tu ada orang on kan, dah tu pergi pergi buat kerja lain kan. Oh Yahoo Group pun dah tak ada sian Yahoo ni zaman dulu lah ni, zaman Friendster apa semua. Kesian semua Friendster ni, Yahoo ni. Anyway, tak payahlah kesian kat dia orang. Anyway, tu dia cerita So maksudnya gambaran pasal usrah online tu pada anda macam buruk lah. Macam mana nak function usrah online kan. Tapi bila anda pergi France, anda tengok macam usrah online dia power pula kan. Kenapa rupanya sebab medium online ni dia membantu untuk orang yang nak dibantu lah. Kalau orang tu faham dia membantu juga orang untuk escape kalau orang tu nak escape. So sebab macam sama macam kelas sebab kadang-kadang masa isu kelas online ni banyak cikgu lecturer bersungut tau macam mana nak pastikan student ni ada. Kadang-kadang dia letak muka dia je kat situ kan. Anda tak pernah concern sangat benda tu sebab anda tak kisah kalau student tak nak datang kelas kan. Filosofi anda kalau dia nak belajar datang, tak nak belajar ataupun sebab setengah orang tak perlu belajar, dia dah master dah chapter tu, tak payah datang pun tak apa. Masa chapter yang dia tak tahu datang lah. So anda begitu. So anda kata kenapa nak paksa student datang? Kalau dia nak belajar dia datang lah. Kalau dia tak perlu belajar dengan kita, tak payah pun tak apa kan. So sebab tu nak tak kisah sangat. Tapi isunya ialah yang concern tu ialah sebab macam mana nak tengok dia ni ada ke tidak kan. So similar concern lah kot pasal usrah Tapi kalau antum faham orang yang memang nak, dia memang akan ada lah dan dia bersungguh kan. So medium online tu membantu orang yang memang nak. So rupanya kat France ni dia berjaya buat benda tu dan anda tak tahu antum boleh bayang tak macam mana antum nak ajak orang usrah dalam keadaan antum duduk bandar lain-lain dan tak kenal pun sebelum tu. Siapa boleh terbayang nak buat apa? Dan kita bukan boleh jumpa tiap hari sebab bandar lain-lain. So kalau kita nak pergi tu weekend je lah, naik train 2 jam jumpa dekat sana. Kalau tiap-tiap hari weekdays kan kelas, so mana mampu nak pergi 2 jam macam tu kan. So itu first time anda terbuka dengan kaedah-kaedah yang anda tak pernah tengok kat Malaysia lah. Kalau anda panggil macam gerila punya taktik lah. Dia tak boleh nak panggil ramai-ramai student kumpul ke apa kan. Nak buat program macam tu tak ada lah. Sebab memang siapa nak datang tak kenal pun kan. Dan so dia banyak taktik yang macam dia pergi ziarah, naik train 2 jam pergi ziarah member tu. Kat situ baru first time kenal. Ada peluang je boleh, kalau ada peluang kan, sembang-sembang masak sama-sama kan. Somehow dia ada teknik untuk kalau ada peluang je, ni aku cerita. Keluar dari bag whiteboard yang kecil tu, tungtang keluarlah ASK semua. Lalah nak tak usrah. So dia orang master of that technique lah. Yang interesting. Tak pernah aku tengok orang macam ni kan. Yang mana usrah-usrah tu dibentuk dengan approach daripada orang dari bandar yang berbeza. Kita ni yang jumpa tiap-tiap hari pun tak kerti nak ajak usrah kan. So kat situ ada banyak anda belajar daripada diorang lah. Dan anda rasa macam mana diorang tu boleh jadi terbuka minda untuk tidak ada mental block tu Macam kalau kita contohnya pergi ajak budak tu join usrah, dia kat mana? Dia kat Melaka. Kau biar betul kan. Tapi kat sana benda tu normal Rupanya sebab apa? Sebab diorang tu ni anda bawa usrah first yang terbentuk kat France tu. Diorang tu dikumpulkan jadi usrah oleh ikhwah dari UK tau. Ikhwah dari UK datang France bentuk usrah tu. So dia mengambil masa yang lama lah untuk kenal. Sebab tak kenal kan. Datang negara orang, kau sudah sampai boleh ajak jadi usrah point anda balik kepada usrah online tu. Usrah online tu jadi hidup dan amat hidup bila dia berjaya buat first phase tu. Maknanya dia punya DF, dia punya sembang, dia punya jadi kawan, dia punya jadi terbina sikoh apa semua tu power sampai bila kita buat online pun memang hidup. Dia bukan orang kita cakap seorang kat sana tu senyap kita kata ada tak ni masa baru aku ada, lepas tu cerita benda lain macam tak ada pula kan. So
dia jadi macam, anda teringat lagi first time anda dalam hidup anda bawa usrah. Anda rasa kat France lah, first time ada permintaan daripada anak usrah supaya usrah 2 kali seminggu. Siapa pernah minta macam tu? Nakib, boleh tak usrah kita 2 kali seminggu? Ada tak? Boleh tak 2 minggu sekali? Nah, ada cerita kenapa sebab usrah kita orang biasanya start pukul 9 malam dan biasanya habis dalam pukul 3 pagi macam kan. So dia jadi macam, Nakib, ni tak boleh jadi ni, kita ngantuk kat sekolah ni kan. So boleh tak? So dia punya kenapa jadi gitu? Sebab biasanya perbincangan bahan usrah tu habis pukul 12, memang kita set. Anak usrah pun minat set. Boleh tak, Nakib? Pastikan kita start pukul 9 tu, pukul 12 tu bahan usrah dah habis, tafsir, sirah apa semua dah habis, supaya kita boleh bincang qadoya lah, sebab dia nak qadoya kan. So bila start qadoya tu, of course start pukul 12 malam tu, of course pukul 3 tu tak habis lagi lah setiap minggu tu. Semua orang, anak usrah Ana macam ni, cucu usrah Ana macam ni, Ana tengah DF kat Jerman tu macam mana. So ceritanya tak pernah habis. So lah tu yang dia orang cadang, boleh tak kalau nak elak ngantuk ni kita buat 2 hari lah. So 1 hari dan seminggu tu untuk bahan usrah, 1 lagi untuk bincang dakwahan. So jadi gitu bukan Ana yang minta, bukan Ana paksa, itu permintaan anak usrah. So kita pula yang Allah, dia betul kawan ni kan. Tapi alhamdulillah tu semangat yang Ana rasa. Dia balik kepada sedikit poin yang Dr. Hilmi cakap tadi. Usrah tu tendensinya untuk hidup kalau dia macam mana yang Al-Banna start usrah dulu. Sebab kalau kita ni susah dia macam susah nak hidup sebab kita kumpul orang yang kalau bahasa kasar dia macam parasite orang yang nak sedut je. Nakib bagian ilmu. Tapi kalau bentuknya lain, sebab kalau usrah yang diasaskan Al-Banna awal dulu, dia bukan gitu gaya dia kan. Dia kumpulkan orang yang nak mengubah negara, orang yang nak berdakwah dan sebagainya, dan dikumpulkan orang yang orang yang dah memang nak begitu kan. So kalau antum tahu, ni kita kena ada daurah lain lah, cerita sejarah kan. Maknanya 10 tahun Ikhwan tu, 10 tahun Al-Banna berdakwah tu, dia tak start usrah lagi. Dia bagi kepahaman semua kita ada tanggungjawab dakwah bla bla bla. So dah ramai satu masjid tu. Okay, now kita kena strukturkan. So jadilah Katibah, jadi usrah. So usrah tu starting point dia memang semua orang tak sabar-sabar nak berdakwah dan sebagainya. So sebab tu qadoya jadi panjang. Kita ni ada qadoya, tak ada, semua okey. Sebab semua tak ada matlamat hidup kan. Sedap cakap macam tu. Semua tak ada buat kerja kan. So itu pengalaman di France dan macam Anda cakap tadi lah, kerana dia mengalami, dia ditajmid oleh ikhwah di negara lain. Semua macam tu. France ditajmid oleh UK, usrah France dibentuk oleh ikhwah UK, usrah Poland dengan Czech pun dibentuk oleh ikhwah UK. So masa Anda tengok tu memang Anda nampak memang luar biasa lah ikhwah-ikhwah ni kan. Maknanya dia boleh datang dari UK, naik flight ke negara-negara tu untuk membentuk usrah dan bawa usrah macam tu. Kemudian anak usrah Ana yang di France tu pun dia habiskan cuti sama dia untuk round 1 Jerman. Dia nak kenal semua student kat situ supaya dia tahu siapa yang nak diusrahkan, nak ditajmid, nak ditarik dan dibentuk. So memang dia berpusing 1 Jerman tu sepanjang cuti 3 bulan tu. So itu benda-benda yang membuka mata Ana lah kan. Kalau anak usrah aku macam ni, takkan aku tak macam tu kan. So bila nak balik Malaysia, of course benda tu banyak mengajar Ana lah kan. So bila nak cakap macam tu satu poin yang quite interesting Ana rasa ialah, especially sebab Ana produk Muslim dan Ana rasa ramai yang kat sini produk Muslim juga, kita tak pernah ditajmid. Betul ke kalau Ana cakap tu? Secara dalam dunia nyata lah, kita tak pernah ditajmid. Sebab tu bila kita nak buat tajmid, kita tak reti macam mana apa nak buat sebenarnya. Sebab kita tahu-tahu disistemkan macam tu kan. Dah sekolah bagi usrah je lah kan. Sebab tu minda kita kadang-kadang tak terbuka dengan idea-idea yang macam-macam idea sebenarnya macam mana nak buat. Tapi sebab kita tak pernah tengok depan mata kita. So kat situ Anda rasa siapa yang kebetulan daripada sekolah macam tu, kena sembang dengan ikhwah-ikhwah yang datang daripada background yang lain, totally lain yang bukan, yang tak pernah ada background, dan macam mana diajak ke usrah tu, baru kita macam tu pun boleh tak pernah fikir pula kan. So Ana banyak belajar di Eropah begitu Ana kebetulan masa Ana sampai tu Ana kena bawa usrah Eropah lah. Masa tu Ana bawa usrah France, Poland, Czech dan Rusia dan Jerman dan Turki. So anak usrah Ana macam tu kan. So Ana teringat lagi masa mulalah Ana jadi nakib, tapi kemudian ada ikhwah yang
marhalah dia lagi tinggi daripada ana. So dia pula jadi nakib. So salah satu usrah kita orang, so kita punya set macam tu, usrah memang online, tapi kena pastikan setiap bulan kena berkumpul. Kita panggil DBL masa tu, duduk bertemu lutut. 3 minggu online, seminggu DBL. So masa minggu yang kena ziarah nakib masa tu, sama-sama lah pergi ke Itali macam kan. Kebetulan rumah dia dekat dengan Pisa tu. So usrah sekejap tu, jom kita keluar sekejap makan aiskrim, ambil aiskrim, tengok bangunan condong, ambil gambar, atau sambung usrah dan sebagainya. So tu pengalaman yang menarik lah kalau tu tanya orang berusrah di overseas ni kan. Wallahualam. So balik kepada realiti kita sekarang. Now, baru ni pun kebetulan ada ikhwah datang ke UAE jumpa nak tanyalah macam mana nak buat usrah ni kan. So kebetulan anda rasa tak silap ada daurah online baru ni pasal dakwah ke tarbiyah IPT ke something like that. Anda ada cerita serta benda yang men-trigger dia, lepas tu dalam tu dia tanya, dia minta nombor Ana dan lepas tu dia call, dia nak jumpa. Rupanya apa yang trigger dia tu ialah bila Ana mengaku yang Ana cerita Ana ni super introvert tak kerti cakap dengan orang, kena sumbang. Tapi ketagih bagi daurah sekarang ni. So kenapa jadi gitu? So Ana ada trigger soalan tu kan. So dia pun bila dengar macam tu, sebab dia pun ada isu-isu tak kerti nak masuk dengan usrah dan sebagainya kan. So macam-macam lah kita sembang. Dan kebetulan dia tu junior Nadi Hirok kan. So ada benda yang Ana rasa kita kena gali daripada pengalaman orang lain untuk menambah kita punya perisa, perencah dan hikmah lah Ana rasa. Now, Ana dah berapa minit nak cakap ni? Okay, now tu simpulkan semua benda kita boleh banyak sembang lagi sebenarnya lepas ni insyaAllah. Antum kalau yang baru masuk tu 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi di UAE, insyaAllah banyak lagi opportunity kita untuk berbincang. Tetapi sekarang ni anak at the point of nak cakap apa pertamanya, memang dah merasakan usrah dan anak tu insyaAllah tak berpisah sampai ke mati lah insyaAllah kan. Didoakan begitu. Secondly, anak di peringkat yang anda tak faham kenapa adik ikhwah tak nak bawa usrah. Tu dua benda yang dah terbina dalam diri anda lah. However, starting point anda macam anda cakap tadi, anda pernah muak dengan usrah, nak lari dengan usrah dan sebagainya. So ada beberapa benda yang membezakan benda tu orang yang sama tapi perasaan yang berbeza terhadap benda yang sama tu kerana satu kefahaman. So anda rasa bila kita cakap usrah ni apa, dan anda rasa siapa yang anda dah ada beberapa nama ni, anda perasan anda dah jumpa last week kan, jumpa online lah kan, anda ada tanya soalan tu kan, kenapa masih ikut usrah dan kebetulan pagi tadi ke semalam, banyak sangat dah orang nak bagi, lupa dah. So pagi tadi dengan Bangi rasanya, ikhwah Bangi, anda tanya soalan sama juga, kenapa masih ikut usrah So tanya 10 orang ada 10 jawapan. Dan reason tu kat situ yang nak rasa lain reason menyebabkan seronok atau tak seronok kita dengan usrah. Lain reason kita ada efficient sama ada kita nak continue atau tidak. Kalau anda tanya antum sampai UAE ni, adakah semangat antum untuk continue dengan usrah tu macam mana? Itu satu. Tapi anda rasa question yang lebih besar ialah siapa yang bercita-cita untuk masih commit dengan usrah lepas grad daripada UAE ni. Sebab itu perubahan yang real. Perubahan daripada alam student kepada alam kerja. Bagi orang yang tak tahu apa reason kenapa nak masih usrah pula masa dah kerja, then dia takkan ada cita-cita tu. Betul? Logik je kan? Maksudnya kalau kita nampak kan kita masa musim menimba ilmu ni lah usrah tu, kita timba ilmu agama juga dan sebagainya. Kalau reason-reason yang begitu, biasanya takkan ada cita-cita ataupun susah nak kata ada cita-cita yang kuat untuk continue masa grad. So Ana mengharap kefahaman yang anda dapat masa anda dah habis masa tu berjaya antum dapat sebelum antum grad. Sebab dia akan mengubah hidup antum lah insyaAllah. Itu satu, kefahaman usrah tu apa, kenapa usrah ni in the first place. Second, apa yang kita nak dari hidup aku nak hidup ni, what's the nak tak nak masa sebelum aku mati aku nak benda tu. So that is a defining moment the defining reason antum nak apa dari hidup dan sejauh mana antum kuat nak benda tu So benda-benda tu by right, kalau antum dah cover tafsir surah-surah Makiyah, surah juzuk 30 dan sebagainya, dia membentuk benda tu. Pada Ana, siapa yang menjiwai surah daripada An-Nas sampai Ad-Duha tu sepatutnya dah
membara dalam jiwa dia nak berdakwah lah. Kalau belum, dan kita kena cover betul-betul lah bagi dapat benda tu dan kenapa usrah tu pula biasanya dia ada rentetan daripada tu, fake dakwah tu kan. Kenapa dakwah ni kena macam tu, tak boleh ke dakwah ni macam ni? So kena macam tu juga ke, usrah ni kena macam juga? So all those discussion, Ana mengharapkan ni Ana cerita satu lagi kalau antum kebetulan spesies macam Ana budak baik Ana harap antum faham spesies budak baik ni macam ni. Dia macam dia tak nak confront. So kalau dia tak setuju pun dia buat muka pandai dan insyaAllah faham. So Ana bila Ana dah bawa usrah, baru Ana faham kesengsaraan nakib yang bawa budak baik walaupun Ana perasan bila Ana tanya, ramai orang suka bawa budak baik. Sebab apa? Sebab dia senang dibawa. Antum tanya je, insyaAllah faham. Ada soalan? Tak ada. Okey semua bang. Dia macam tu, senang kita bawa. Tapi kalau antum berhajat untuk dia tu meningkat dan makin power, punyalah sengsara. Sebab kita tak tahu kau ni betul faham tak faham ni. Faham bang, faham. Dia gitu, budak baik gitu Anas makin suka bawa orang yang suka, yang rebellious sikit Kalau tak faham, tak setuju, bang, serius lah, usrah ni penting. Kalau saya tak ujian usrah pun, saya tak je jahat pun sebenarnya kan. Apa jawapan abang? So Anas suka bawa benda macam tu. Sebab bila dia tak faham, kita nampak dia tak faham. Bila dia faham, kita nampak dia faham. So sedang lah, macam tugas kita macam, oh dia tak faham tu, kita address kan. Buat budak baik ni punyalah, kau ni faham ke tak faham ni? Dah lepas 4 tahun dia grad, baru rupanya sepanjang ni dia tak faham rupanya. Oh, dah terlambat So baru Anas faham kesengsaraan orang yang bawa spesies macam mana lah, budak-budak baik yang biasanya kalau dia tak faham, dia simpan. Dia tak setuju, dia simpan dan sebagainya. Suggestion Ana kepada siapa yang spesies begitu, antum kena menzahirkan apa yang itulah, jangan simpan. Sebab yang ruginya kita, maksudnya kalau kita ada soalan tapi kita tak utarakan, kadang-kadang jawapan tu amat mudah difahami, tapi sebab kita tak utarakan soalan tu, kita tak dapat jawapan tu sampai ke sudah. Siapa yang rugi? Kita lah. Kedua, kalau kita tak setuju, sebab kadang-kadang kita tak setuju sebab kita nampak macam ni, rupanya benda tu ada jawapannya, tapi sebab kita tak utarakan tak setuju kita tu, orang tak dapat nak address kat mana yang kita silap faham tu. So kita pun juga rugi. So ini satu challenge sebenarnya bagi orang yang budak baik ni, sebab dia memang tak suka, kalau orang kata rock the boat. Faham ke rock the boat? Dia tak suka goncang, dia nak semuanya tenang kan. Perahu tu tenang, jangan goncang. Tak suka goncang. So kalau ada orang yang vokal sikit, dia ikut je kan. Okeylah, ikut. Saya setuju je, insyaAllah. So dia tak suka lawan, walaupun dia amat tak bersetuju sebenarnya dalam kan. So itu kepada antum yang begitu sebab anda perasan ramai juga orang yang spesies macam ni. Mohon untuk kebaikan kita sendiri, voice out any question dan any disagreement dan sebagainya, sebab then perbincangan tu boleh berlaku dan kita sendiri dapat jawapan dia. Ana dulu, kalau Ana tak tahu antum aware tak macam-macam grup dakwah Ana dulu pernah join tabligh. Ana pergi Sri Petaling, Ana tanya Tok Syekh dia, kenapa tak boleh macam ni? Kenapa tak boleh buat macam ni? So Ana dapat jawapan dia. So itu Ana rasa antara benda yang Ana rasa kita ada hak untuk buat benda tu bukan mempersoalkan, tapi mendapatkan penjelasan kenapa grup dakwah ni macam ni. Oh, dia cerita. Dan Ana faham, oh okey, dia faham sunnah macam tu, sebab tu dia kerja macam tu, dia fokus kat situ. Logik dia macam tu. Walaupun kemudian Ana rasa macam okey, dia punya sandaran tu tak kuat sangat, tapi at least Ana faham, oh kenapa dia buat macam tu, sebab macam tu. I have the answer of what is the reasoning. So yang paling sedih lagi kalau antum sendiri ikut usrah di dalam grup ni, tapi tak pernah clear kenapa usrah kita macam ni. Kenapa ada daurah? Tak boleh ke tak ada daurah? Saya nak usrah saja, tak boleh ke? Tanyalah, Ana harap antum tanya. Kalau ada soalan macam tu, tanya je, supaya benda tu boleh dibincangkan dan antum akan dapat jawapan sebab kalau tak, rugi, amat rugi insyaAllah. So itu harapnya antum dapatlah tu point Ana. Dan ketiga, Ana rasa Ana ada cover buku sebenarnya. Ana setiap weekend Ana cubalah, sebelum ni ada buat rakaman Muntalak, dah habis, dah ada recording dia. Kemudian ada cover buku, tak tahulah, ni promosi pula tiba-tiba Ana cover buku ni, kalau tak tahulah ada minat ke tak minat So antara benda-benda kat situ, Ana relate lah dengan benda-benda. So antara benda kat situ ialah find your deeper why kan? Kalau kita tanya kenapa awak ikut usrah, jawapan kita surface, dia akan membayangkan kita sendiri tak mampu untuk commit dengan benda tu when the going get tough. Contohnya, kenapa antum semua ni, antum nak score tak dalam subjek antum? Antum nak dapat A tak ada sebagainya? Kenapa Kalau jawapan dia just bukan kita, maknanya jawapan yang surface, jawapan yang tak kuat, biasanya
cara kita usaha ke situ tak kuat sangat. Dia agak berbeza kalau orang yang dia punya jawab why dia tu, kenapa dia tu amat deep. Faham ke? Sebab mak saya membesarkan saya dari kecil, dia amat sedih kalau saya tak dapat A. So by hook by crook saya akan dapat A. Tak tahulah ada orang cerita begitu ke tidak. Tapi kalau orang yang reason sebegitu, antum akan dapat imagine cara dia usahakan by hook by crook dia akan pastikan cara kerja dia dapat A. Contohnya lah. Sama juga dengan usrah, sama juga dengan tarbiyah, sama juga dengan dakwah dan sebagainya. If the reason is setakat ni okey lagi dengan usrah. bila mencabar sikit, biasanya tak sampai ke mana lah. So sebelum apa-apa, saya rasa that's the direction that you have to consider. Seek your purpose in life, seek your deeper why, dan faham kenapa usrah ni macam ni, untuk apa sebenarnya dan sebagainya. Wallahu alam. Itu kisah cerita Ana. Ana rasa macam Ana ada cerita lama dah juga ni. Ana pun tak lupa nak tengok berapa masa Ana bercerita ni. Sekiranya ada soalan boleh tanya. Kalau dah tak ada masa, harapnya dapatlah something daripada cerita Ana. Itulah Ana dan usrah dan aku. So bagaimana Ana bermula, sebab tu nak kata tidak ada jaminan. Parent macam ni, parent bersatu kerana usrah pun belum tentu anak tu nak ikut usrah. Macam anak satu ketika dululah. Tapi alhamdulillah anak amat beruntung adanya murabi-murabi yang sanggup bersusah untuk anak. Itu saya amat syukurilah. Tetapi pada masa sama, antum jangan mengharap setiap orang Allah bagi peluang yang sama begitu. Anda tak tahu nak explain macam mana. Tapi kalau antum mengharap ada orang yang bersusah payah untuk antum, baru antum nak ni, tak semua macam mana. Kalau benda tu tak datang macam mana kan. Kita dah ada opportunity, dan antum mungkin dah ada opportunity di dalam bi'ah UAE ni yang ramai ikhwah-akhwat. Dan maknanya resources tu ada untuk kita bersembang, bertanya, curhat, bertanya, mendapatkan kepastian. So use all the opportunity yang ada, insya-Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan komit dengan yang sepatutnya. Wallahu alam. Ana pulangkan kepada siapa nak pulangkan ni? Huzail lah ada ke siapa? Okey, insya-Allah. Wallahu alam.